aspirasi negara, gagal memahami konsep madani yang ingin ditegakkan. Apapun konsep, sebab itu kita didedahkan dengan semua gagasan oleh Perdana Menteri. Semua gagasan itu ingin membawa kepada kemajuan negara. Tak ada satu gagasan pun yang tujuannya untuk melemahkan negara. Semua pemimpin, semua Perdana Menteri ingin membawa negara di ke arah satu arah yang betul. Jadi sebagai kesimpulannya, tuan-tuan dan puan-puan, saya nak simpulkan bahawa aktiviti kita pada petang ini dengan satu ungkapan daripada seorang penggiat masyarakat yang sangat indah ungkapan. Kata penggiat masyarakat ini, manakah suatu bentuk kehidupan yang kita inginkan? Maksudnya, sebagai rakyat Malaysia, manakah suatu bentuk kehidupan yang kita dambakan, yang kita impikan dalam negara kita? Mahukah kita hidup sekadar bersahabat selayar atap, menumpang teduh buat seketika, berbual, bermesra, berbicara sekadar cuma? Apabila hujan telah reda, bergegas berpisah kita meneruskan kerja, bertemu pula entahkan bila. Kata pujangga ini, adakah kita nak hidup bagai orang yang kalau tuan-tuan tengok, sekumpulan manusia sedang berjalan, tiba-tiba hujan. Sekumpulan manusia datang akan berlari mencari tempat yang mana dia boleh berteduh. Semuanya akan masuk ke bawah satu selayar atap, sebuah bumbung yang ada di tepi jalan, dia akan berteduh di situ. Adakah mereka akan berbual mesra? Mungkin dia, mungkin tidak. Kalau mereka berbual pun sekadar cuma. Dari mana? Nak ke mana? Mungkin itu saja. Apabila hujan itu telah reda, berhenti, apa berlaku tuan-tuan? Semua itu akan keluar, pergi ke destinasi masing-masing. Bertemu entahkan bila. Adakah dia akan bertemu semula? Mungkin bertemu, mungkin tidak. Dan itukah kehidupan masyarakat yang kita inginkan, hanya hidup sekadar bersahabat selayar atap? Atau kita mahu memilih hidup bagaikan pohon pinang dan sebatang, akarnya mencengkam bumi, pucuknya menjunjung awan. Biarpun ribut datang menerjang, pinang tetap berdiri pegang. Berdaun orang, berdaun kita. Berbuah orang, berbuah kita. Namun senang sebatang kata. Kalau tuan-tuan tengok pokok pinang, tak ada pinang yang tinggi pokok rambutan, tuan-tuan. Semua pinang dia menjulang tinggi. Akarnya nampak batang kecil, tapi akarnya mencengkam bumi. Biar ribut datang sekalipun, pinang dia masih berdiri. Orang ada kereta, kita ada kereta. Orang ada wang, kita ada wang. Orang ada kerjaya, kita ada kerjaya. Orang ada tanah, kita ada tanah. Kita tak perlu memerlukan orang, sebab kita mampu berdikari sendiri. Tetapi hidup senang sebatang kara. Tuan tak pedulikan adik-beradik, Tuan tak pedulikan saudara mara kita yang susah, Tuan tak pedulikan apa yang berlaku dalam masyarakat. Adakah ini kehidupan pinang sebatang yang tuan-tuan nak? Dan kesimpulannya, penggiat masyarakat ini berkata, bukankah lebih baik kalau kita memilih hidup bagaikan aur dan serumpun, tua dan muda bercampur baur. Yang tua kita dahulukan, menghulur pucuk menuju puncak, sampai masa melentur dia, memberi ruang kepada yang muda, melepaskan diri mencari sinar mentari. Yang muda memburu pengetahuan, yang tua melebarkan pengalaman. Tua dan muda saling memerlukan dalam mentafsir arti sebenar antara hidup dan kehidupan, antara tanggungjawab dan pertanggungjawaban. Dia kata, bukankah elok kalau kita hidup macam pokok bulu? Tua, muda, rebung, semua duduk dalam satu rumput. Yang tua kita dahulukan, dia pergi dahulu untuk dia membina kehidupan. Sampai masa dia akan melentur dulu, memberi ruang pula pada buruh muda untuk melepaskan diri mencari sinar matahari. Yang muda dia akan memburu pengetahuan, membina kerjaya, membina masa depan. Yang tua dia akan mengajar, mendidik, memberikan pengalaman kepada anak-anak dan juga generasi yang muda. Tua dan muda saling memerlukan. Kerana antara hidup dan kehidupan, kita bukan sekadar hidup, tetapi kita ada kehidupan yang kita yang akan dipertanggungjawab. Orang Islam percaya bahawa hidup akan dikembalikan dalam suatu alam yang akan dibalas. Dan ada juga rakan-rakan kita yang mempunyai agama, dia percaya bahawa dia akan dilahirkan semula suatu hari nanti atas apa kehidupan dia pada hari ini. Baik dia akan menerima kehidupan yang baik, lebih baik apabila dia dilahirkan.
Dan tanggungjawab bukan sekadar kita menerima amanah yang telah diberikan pada kita, tetapi kita akan dipertanggungjawabkan dengan amanah apa yang telah kita pikul. Jadi kesimpulannya, saya nak bawa kesimpulan hari ini ialah aktiviti kita hari ini nak menjurus kepada peranan kita sebagai seorang guru untuk kita mendidik masyarakat, untuk menyatukan negara, untuk memberi kepahaman bahawa kepentingan negara adalah perkara yang paling pertama. Dan sebagai seorang guru, niat, kata seorang lagi pujangga, andainya seorang doktor melakukan kesilapan, mungkin kesilapan doktor ini akan menyebabkan seorang yang tidak berdaya terbunuh di bilik pembedahan. Kalau seorang hakim melakukan kesilapan, mungkin kesilapannya ini akan menyebabkan seseorang yang tidak bersalah terhukum tanpa keadilan. Tetapi ingat, jika tuan-tuan, saya sebagai seorang guru melakukan kesilapan, maka kesilapan ini akan berkembang biak, menular ke dalam masyarakat, dan akhirnya dia mampu meruntuhkan seluruh generasi. Kerana itu kita mainkan peranan kita pada hari ini untuk kita membina negara bangsa. Semoga ada manfaatnya pertemuan kita ini. InsyaAllah mungkin kita akan bertemu di lain masa dalam fasa yang seterusnya. Sekian aku li qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sekian, terima kasih. Jaga diri. Ya, semuanya. Jumpa. Alright. Sekarang